Ujian sidang kita nak tahu dia sastra Yes, ujian berhenti bang maksud dia. Daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih. Wow, Rap Agent. Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Ambillah kembali ke podcast Borak Dalam Geli. Kali ni episod yang keberapa saya dah tak tahu. Ya. Hari ni kita ceria je. Betul. Jangan orang kata saya nak penonton-penonton semua ceria hari ini sebab topik kita ni ceria. Sebab color yang ada dekat sini ceria. Aduh, apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Hari ni memang menarik. Memang menarik sebab color dia memang ceria, baik. Color dia memancau-mancau. Ya, dan saya sejak penampilan saya tertampil kat sini kan. Nampaknya satu persatu abang menunaikan hasrat di hati kan. Yes. Satu persatu. Yes. Lepas tu kita minta yang kali ini yang diminta-minta tiba. Kira macam ini first time kita punya dalam podcast ni selalu kita ada cabin crew. Betul. Check. Engineer. Check. Ground staff. Ya. Ha. Itu. Ground staff. Yes, dah. Madam Zana. Check. Pilot. Captain JFK. Check. Ini ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu ada kewujudan orang kata pekerjaan yang dalam aviation. Betul. Dipanggil ramp agent. Dan alhamdulillah AirAsia ada dibawa di GTR Ground Team Rate. Jabatan yang menguruskan ramp agent ni Ground Team Rate. Ground Rate di bawah AirAsia lah. Dah memberi kebenaran untuk saya, untuk kita menemu bual berpodcast hari ini bersama dengan tetamu kita hari ini yang nama dia saya perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan, Encik Amar kita. Amar daripada RAM Agent GTR lah kan. Betul. Maksudnya mungkin orang saya sendiri pun nak kepastian you punya posisi sebagai apa dan di bawah jabatan apa. Di bawah AirAsia ke, macam mana GTR ke, apa ke, cuba jelaskan. Okay, nama saya Muhammad Amar. Boleh panggil nama saya Amar je lah. Okay. So saya di company Ground Team Rate Sdn Bhd. Ground Team Rate. Saya sebagai RAM Load Supervisor. Okay. Sebelum kita tanya apa itu RAM Load Supervisor, kita break the ice dulu. Okay. Kita pecahkan ais dulu. Pecahkan kepala aku dulu. Pecahkan ais dulu. Kita nak tanyalah asal mana mah. Okay, saya berasal Perak, Ipoh Perak. Oh, Perak. Kampung lah. Ipoh. Manjung. Saya Ipoh. Kau kampung. Dia bandar sikit. Dia bandar betul. Bukan bandar sikit, bandar betul lah. Tapi kata Ipoh Tanjung Rambutan apa? Ada. Banyak hospital. So sekolah pun di Ipoh? Sekolah di Ipoh. Sekolah mana? Sekolah SMK Tasik Damai. Sekolah biasa lah, sekolah harian. Dan habis sekolah, then masuk college pun dekat Ipoh juga. College belajar apa? Belajar aircraft, diploma in aircraft maintenance. Diploma in aircraft maintenance. Lain ya. Okay, tapi masuk RAM. Dia ada cerita dia tu bang. Okay. Cerita dia? Cerita. Okay. So cerita dia, belajar ada aircraft maintenance. Lepas tu dah habis belajar, mencari kerja maintenance tak jumpa. Tak dapat lah kan. Jadi satu kawan daripada masa tu RAM under Asia lagi. So dia kata, masuklah dulu Asia. Lepas tahun 2 tahun kita tukar department. Dia kata macam tu. So nama dia Kashri. So dia kata, so I pun proceed lah masuk interview RAM. So salah satunya RAM lah. So pergi RAM, interview masa tu, interview buat dekat Padang MAB. Dekat dengan akademi sana kan. Akademi. So ramai lah. Masa tu dah 100 lebih, 150 orang. 150 orang beratur panjang.
So dia Macam punya cabin crew juga. lah kan. Interview dia macam mana lah? Dia tanya apa? Interview dia lebih kepada physical test. Oi, kena macam-macam. angkat-angkat berat tu. Betul. Salah satunya lah. Salah satunya. Suruh tekan apa? Tekan 2B, Tekan 2B. sit up, lari 2.4. Serius? Betul. 2.4 dia suruh? Betul. Wow. So, I tak tahu. Aku pun tak tahu. Tak tahu. kan. So masa hari interview tu ada yang tak baca dia punya apa ni ciri-ciri sepatutnya kena info, pakaian Pakaian. sesuai kan. Mo- So ada yang abang-abang pakai baju Slack. kemeja, Slack. lari. Kena lari. Lari bang. Aku nak kerja dia kata. Tahniah abang dah berjaya ke taraf tertinggi. Sampai sekarang dia kerja masalahnya. So saya ingat lagi lah. Tapi dalam setiap interview tu dia akan tulis kena pakai pakaian sukan. Ya, selalu pakai sukan lah. So, So firstly and dia akan warm up. Itu mula-mula sekali kena buat tu yes, dulu. Itu dulu. Sebelum masuk interview. Betul. Faham? Last baru check dokumen. Okey. So dalam physical test tu dia ada termasukkan sekali lari, tekan tubi apa semua tu. Selepas tu tengoklah mana yang tak larat tu dia akan letak tepi lah. Kau tu berapa kali? Tak adalah teruk sangat. Tapi 30 iyalah. kali je. Dia ada tak dia tanya macam siapa yang semput ke ada jantung tak payah. Ya, Dia ada bagi tahulah kan. Itu adalah untuk safety masing-masing Of kan. course lah. Ya. Dah datang nak pergi kerja pengsan pula kan. Betul. So dulu test dia tu ialah kena angkat botol air yang warna biru yang kita selalu minum, dispenser tu. So dia letak, so kita kena angkat. Kita tengok boleh larat ke tak. Satu tangan je tau. Dispenser kau lebih besar mana tu? Air Asyik dispenser 5 yang liter kita balik begitu, tu bang. yang 5 liter tu. Oh 5 liter tu. Yang warna Angkat biru tu, satu warna tangan. biru tu. Yes. Yang dekat hotel kita nak stop ambil selalu glug 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 glug. Oh. Yang tu. Angkat satu tangan letak. Letak contohnya kita diri, and then kita angkat letak atas Benda tu atas lantai. letak daripada bawah ke atas kursi tu, atas bench lah. So larat ke tak larat satu tangan. Kalau aku badan pergi dulu bang, tangan lambat. Ketak-ketak. Gigil juga tu. Gigil, Kalau gigil. satu tangan 5 Satu tangan kilo, gigil. 5 kilo. 5 kilo lebih kot. Lebih. Yelah 5 kilo lah, 5 liter 5 kilo. Lebih kurang lah. Tambah Tak basah-basah. tahu pula bang kan. Oh, betul? Aku tak tahu. Lepas tu? Okay, so kat situ dia ajar lah macam mana cara angkat yang betul. So takut ada orang sakit belakang sakit tiba-tiba belakang, kan. betul. So dia ajar cara yang betul, and then tengok siapa yang mampu angkat. Tu salah satu dia punya Interview test dia. lah. And then Dia punya test masa dengan panel cerita apa? Okay, selalunya kebiasaan dia tanya base apa ni pengalaman kerja sebelum ni ataupun pelajaran lah, the highest education yang dia tanya lah. Dia ikutkan kita punya ni minimum at least SPM. Minimum SPM. Dan perlu ada lesen kereta. Kenapa? Lesen Kenapa? kena ada lesen kereta? Kenapa? Sebab dalam airport nanti masa kerja kita perlu bawa equipment. Dia pakai lesen kereta. So yang lesen tu pula bila kita nak apply permit di dalam airport, jadinya kita perlukan lesen kereta tu lah yang valid. Lesen penuh ya, lesen penuh. Lesen penuh. Bukan lah. PP tak boleh lah. P tak boleh. P Tak boleh. So mana kalau siapa pergi kena tunggu lah. Kena tunggu lah. Tunggulah lagi berapa Baru bulan dapat punya interview. apply. Habis P dia tu. Betul. Sekarang nak dapat P ke full berapa lama? 2 years lah. 2 years. 2 years lah. Kesian. Tunggu 2 tahun. So adik-adik nak apply RAM agent, make sure full. Full dulu. Form license. 4 ambil dulu kereta. Kalau Form 5 ambil bau kereta dulu. bau P cari kerja lain dulu lah kan. Cari sebenarnya kerja lain dulu lah kan. Ya. Okey. Lepas tu dia ada check tattoo. Saya tengok macam pakai itu tak tattoo ada. ke semua. Itu tak adalah. So yang selalu dia check patah-patah tu je lah. Sebab kerja kita lebih kepada fizikal. Awak ada patah-patah mana-mana sebelum? Alhamdulillah Hati. tak ada. Waktu Dah dia jawab kan. Tolong terima kasih. Terima kasih. Hati yang patah. Dia orang ni semua, rem ni agent semua ni, dia orang romantik bang. Mulut manis. Mulut manis bang. Nampaknya kerja kasar kan. Tapi dalam hati ada tamat. Nah, hati ada taman. Sebab dia orang biasa cakap dengan haiwan-haiwan kat kargo. Okey. Itu interview apa semua. Ada training ke? Okay, ada training. Berapa lama? Dalam 3 minggu juga. So training dia dulu masa zaman Asia, dia ada safety class, bomb threat, dangerous good. Macam mana kita nak handle dangerous good. Klasifikasi semua. Ya, klasifikasi tu. Dan salah satunya juga ialah image class. Image class pun ada juga masa Asia. Jap, awak cakap tadi kalau zaman Asia dulu. Apa berbeza sekarang berbeza bukan Okay, zaman Asia. Sekarang ni kita dah di bawah GTR. Faham. GTR ni ialah merupakan satu company gabungan Asia dengan SATS.
So dia orang buat ni untuk expand the business lah. So training dia mungkin berbeza. Berbeza, yes. Tapi kalau orang tanya awak kerja mana? Kerja Asia juga. Awak cakap macam Senang tu. cerita. Senang cerita Senang kan? cerita Asia. Kalau awak cakap GTR, mana pula GTR tu kan? Kan? Betul. Tapi still juga dalam Asia juga. Ya, masih dari Asia juga. Yes. So kalau kita nak cakap betul, kau kerja mana? Aku kerja kat GTR. GTR tu apa? Yang kereta tu bawa laju. Tu GTR. Oh GTI GTR. Okay. Alright, okay, tak dah buat training 3 bulan, 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Ada kena lulus ke? Ada exam Exam ke? Ada exam. So yang diorang titik beratkan salah satunya lah pasal safety punya exam dengan dangerous good lah. Sebab kita operate kapal passenger. So dangerous good sepatutnya kita lebihkan concentrate pada tu lah untuk mengelakkan barang-barang yang berbahaya kita load ke dalam kapal. Bagus juga sentuh dangerous good, tapi kita nak tanya dulu job scope sebelum tu. Job scope awak macam mana? Okay. Kita tahu, ramai yang tahu cuma Red Major ni angkat bag je. Ya. Ya sebab kita nampak dia waktu tu. Mak tutu. Tengok kat tingkap. Tengah boarding kat tingkap kan, menol, tunggu on call. Bag aku mana? Bag aku ke tu? Kau pegang macam mana bag aku tu? Dah masuk dah. Dah masuk selamat. Bag aku je kan? Kan? Kadang-kadang dia juga tengok jodoh. Okay. Proses dia tu, daripada saya sebagai passenger, once kita check in bag tu akan melalui conveyor di dalam building airport tu lah. So bag tu akan pergi ke BH, orang panggil baggage handling service. BH. So diorang ni memang kerja depan conveyor lah, bag turun tu kan. And then dia akan load melalui ikut flight destination tu lah. Dia tengok kod mana? Tengok dia 3 letter code tu? 3 letter code. Pakai code bar tu? Diorang tengok 3 letter code. 3 letter code. So let's say trolley A ni untuk Langkawi. pergi ke Langkawi. Langkawi pula banyak kan. So dia ikutlah 6321 ke let's say. Satu-satu jatuh tu tengok Langkawi. Dia tengok campak so kat memang Langkawi. kerja tu memang perlukan fokus yang Betul. banyak lah. Kalau jenis macam kau mengantuk tadi tak kena kopi macam aku tadi tu. Oi. Banyak salah tu. Orang nak back Dubai pergi Langkawi. Yang itu memang betul-betul GTR dah ada khusus dia jaga tu saja ke atau siapa-siapa boleh buat? Tak, itu memang team BH sahaja. Baggage handling. Daripada GTR juga ke betul, ataupun? Betul, dalam GTR juga. Ya, betul. And then daripada situ? Dari situ, kita akan load back ke trolley, and then from that trolley dia akan dibawa, bag tu akan dibawa ke bay, yang di mana kapal kat situ yang tolong angkat bag tu semua tunggu kat situ lah. So saya dulu start daripada 2016, saya punya tugas ialah angkat bag lah. Angkat bag, turun bag, angkat kargo, turun kargo. Okay. So proses mengangkat tu dalam satu flight berapa banyak kalau yang 320 tu punya boleh sumbat? Kalau ikut tan dia boleh pergi ke 7 tan. 7 tan? At least lah. You all ada berapa orang? Kita orang ada 6 orang. 6 orang untuk 7 tan? 7 tan. Kalau let's say 7 tan lah kan, 7 tan, 3 orang depan, 3 orang belakang. So 2 orang di atas, 2 orang, seorang lagi kat bawah. Every each hole. Macam tu. Maksimum yang kapasiti yang dibenarkan AirAsia untuk ni 35, 20. Maksimum dia berapa? Saya tak pasti lah. Tak pasti. 60 Yang selalu aku yang beli. baru ni aku beli 20 kg. Okay. Dia ada lagi 25. Dia ada 25. 40 dengan 60. Saya rasa 60 is the max. Tak salah lah. 60 ke max? Betul ke? Tak apa kalau salah tolong betulkan yang bawah tu lah. I mean berat satu bag. Berat satu bag tu maksimum boleh pergi berapa? Macam you tahu tak kalau ada bag yang betul-betul lebih berat ke? Ada. Nampak kecil tapi dia berat. Ada. Pernah ada. Selalunya flight ke Surabaya lah. Dia bawa nampak betul, kecil je bang. Betul babe. Surabaya betul lah. Aku kat kabin tu pun kadang-kadang nampak je kecil. Tapi dia punya compact tu macam batu lesung baik. Bila tanya bawa apa, memang batu lesung dia bawa. Geprek. Memang dia bawa betul batu lesung. Sambal penyek. Beli mana? Dia nak buat sambal penyek aku rasa. Tapi betul. Kita orang kat kabin pun. Ya. Struggle jugalah macam, kan. ni ringan je. Sekali angkat mangai. Bukan. Kalau tak ada ni. Tak berat babe. Memang sebab saya selalu dihantui oleh kek lapis ke apa benda kan. Jadi tak ingat lah yang berat tu. itu yang berat-berat satu hal lah. The way you handle bag berat tu, you ada training macam mana nak angkat? Ada. Sebab biasalah bila kita handle benda berat ni, so possibility nak injure tu ada. So memang company dia titik beratkan macam mana kita nak handle angkat berat. Ada cara dia, bukan pakai pinggang, lebih kepada pakai kaki.
So memang diberi tahu awal dalam course, and then kita pula ada recurrent every 2 years. Recurrent. Dia juga recurrent itu. Recurrent Diorang ada untuk recurrent benda-benda juga. tu. Untuk flashback balik lah. Kau kena jaga, kau Jaga kena pinggang. apa semua. Posture kau kena Posture, jaga. Posture paling penting, babe. Posture Betul paling lah, penting nak pakai pasal lama kan. saya ada experience angkat polystyrene, kotak polystyrene, ice cream je kat dalam. Poster salah. Dia angkat prak Allah. tulang belakang. Kena. Dia bunyi snap dia. Ush. Prak. Lepas tu member kat sebelah, kau okey tak babe? Bunyi babe. Prak je. Kau okey tak? Okey. Aku okey. Mas tu okey. Lepas tu duduk sekejap dalam 5 minit kot. Kaki lutut dah goyang. Betul, aku tak boleh tegak tau. Dan lepas tu supervisor cakap, kau turun sekejap, kau duduk je. Duduk tu sampai destination. Nasib baik nak balik KL lah. Memang pinggang saya, doktor dah pergi check, doktor cakap dia punya ni L apa tak, dia dah snap. Nasib baik dia masuk balik. Allah, nasib baik lah. Nasib baik dia masuk balik. That's why kadang-kadang bila beg ringan ke, beg berat ke, beg berat kenalah lagi kan. Ini beg ringan pun kena jaga posture. Betul kan? Yeah. So memang penting lah, sebab betul lah kalau kena buat recurrent tu is the right procedure lah. It's a good lah kan. Betul. Sebab dalam minda saya pun saya fikir diorang tak ada buat recurrent. Tu pun dia ada recurrent, dia kena tidak, dia tak boleh nak kerja. Dia maksudnya satu kerja yang profesional lah. Betul. Bila ada recurrent ni, recurrent tu maksudnya pembaharuan lesen ataupun pembaharuan knowledge dalam pekerjaan tu. Jarang-jarang pekerjaan yang ada recurrent sebenarnya. Kecuali dia adalah professional atau half professional, dia kena ada recurrent. So kalau ada tak yang you terpaksa angkat sama-sama dengan member? Ada juga. Itu yang terlampau berat lah. Itu sebab kalau macam kargo, max dia boleh pergi dalam, kalau tak salah saya, 70 kg. 70 kg. Kargo yang daripada warehouse kan. So memang perlu kebantuan lah. Tapi lebih daripada 80 kg you terima? Tak ada? Diorang memang dah cakap kan? Memang tak boleh. 80 kilo berat kan? 80 kilo berapa banyak kau beli giling tu? Cakap sikit. 8 biji. So okay, itu dah sampai dekat bag, dah sampai masuk apa semua. Selain angkat bag, apa jaga dekat BH apa semua, apa lagi? Yang apa kat sayap, nampak you ada kat sayap, nampak you dekat tayar depan tu, apa pula? Itu ialah kalau dekat depan aircraft tu selalunya dalam proses pushback lah. So dia tugas dia untuk dia bawa tractor tu, kita panggil tow truck. So dia tugas dia untuk tolak kapal keluar. Yang itu daripada ram agent juga? Betul, daripada ram agent juga. Ya. So proses dia tu dia kira orang last lah. The last man job lah dia ni. Dia bambai kat kapten dia lah. Betul. So semua dah complete apa semua, PBB pun dah disconnect. PBB tu apa? Yang passenger boarding bridge tu. Kau tahu tak? PBB. Kau sekolah tak? Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu. Bangsa Bersatu. Passenger boarding bridge. Ya. PBB. Nice to know. First time saya cakap betul tu. PBB. Kan? Kalau orang aviation, orang rem cakap PBB, bukan Persatuan Bersatu. Ya, bukan. Bukan. Passenger boarding bridge. Yang menyambut yang lampu. Okay. Air Marshal kan? Dia kira banyak marshal lah. You buat juga yang tu? Okay, untuk di Kuala Lumpur KLI 2 terminal tu, tak ada. Kita ada sistem UGDS tu, visual tu, kapten akan tengok dekat skrin. Tetapi ada kadang-kadang sistem tu tak boleh pakai. So kita perlukan marshal lah. You all juga? Kita orang juga. So okay, aku tahu marshal. Yang aku tahu dia macam ni stop je. Betul. Kalau ke kiri, kita kena ikut POV of pilot, bukan kita punya POV. Maknanya kalau kiri kita kena pergi kanan lah. Betul. Kalau suruh kapten ke kiri, tangan kanan kena tunjuk. Betul. Kita kena betul macam ni macam ni ke macam mana? Dia macam ni. Dia macam cuba tunjuk sikit. Cuba tunjuk sikit. Boleh. Boleh. Dia macam ni lah. So kalau kapten masuk, dia nak masuk dia kena corner kiri. Okay, dia tak inline kan. So kita nak suruh dia daripada POV captain, kita suruh ke kiri dia. So kita buat macam ni lah. Tangan kanan dia macam ni, kita suruh macam ni. So dia akan pergi ke sini. Kita nampak aircraft akan pergi ke kanan kita. Tetapi aircraft sebenarnya heading to kiri lah. Kiri dia, yes. Confusing juga. Confusing juga. Kalau aku dah langgar PBB tadi, marah sangat dengan PBB tu, babe. Aku langgar dah ni. Aku rasa kapten bangun. Woi! Bukan tingkap. Man. Kau apa hal?
Ya, betul. Aduh. Okay. Diorang provide kan juga Interesting. service tu. So, kalau nak ambil bidang-bidang berbeza tu, adakah dia punya recurrent berbeza ataupun korang kena belajar semua Actually, tu? benda Kau tu boleh pilih. itu memang first benda yang basic. Itu kira basic dalam ground handling. Maknanya korang kena tahu semua. Yes. Kau pernah marshal, kena tolak ni Betul, last pasang man choke, apa semua. pasang Kau tolak. pandai. Yes. Lepas tu tugasan tu bertukar-tukar ikut hari ke ataupun Okay, tugasan tu selalunya dia macam contoh macam tower, kita panggil pushback man. Pushback tadi man. tu. Kita panggil tower lah. Dia ada kelas dia sendiri lah. Maksudnya basic yang untuk marshalling, ground handling punya basic dia belajar. Tetapi untuk nak tolak kapal ataupun pushback tadi tu dia perlu attend class by MAB punya course tu. Sebab dia kira macam skills dia tu kena tambah lain lah. So tu dia lain skill, additional skill. yang itu je special lah. Ya, betul. So sebulan dia kerja tu je lah. Setahun dia kerja tu je lah. Boleh tukar-tukar sebab Boleh dia ada basic kan, so dia boleh je buat angkat beg juga, dia boleh je juga Siapa dia yang tentu? driver. Siapa yang tentukan? Our Supervisor. Yang tu yang tu tentukan. Duty Ini manager, macam- sorry. Yang tu Okay, Ahmad hari ni kau dah lama kan angkat beg, aku kesian kat kau bagi marshal lah. macam tu Tapi lah, kalau lebih marshal pun, kalau dekat KLIA jarang buat kerja tu. Betul So lah. macam mana? So boleh tolong-tolong buat yang lain. Betul. Dia akan In case in case tak cukup orang dia akan panggil. So akan rotate lah macam tu. Okay. menarik. I terus rasa macam I nak apply. boleh. Tapi I nak ambil job kiri yang kanan kena pas dulu. kiri kanan kena. Kanan, kau nak pergi kanan kena tunjuk kiri. Kalau kau dapat Captain JFK tadi tu, dia membebel kat engkau satu hari daripada tingkap ke bawah. Okay. Alright. Matilah aku kena marah. Menarik juga. That mean you bukan semata-mata angkat beg. Yeah. Tapi banyak lagi bidang kerja yang okay. Bercakap pasal angkat beg ni kan. Ya. So passengers punya baggage ni macam-macam berupa bentuk, macam-macam ada warna satu, lepas tu dengan wrapping Yang macam-macam. ada ikat tali pinggang, ada yang tak ada handle, Yang pakai kain batik. kain batik serkup. Ada So juga. macam mana korang yang lebih selesa kalau diberi kesempatan untuk bagi tahu penumpang kalau buat bag macam ni senang kita nak angkat. So macam mana you prefer yang bag yang macam mana kalau nampak Aku bag? tahu. Bang, aku tahu jawapan dia apa bang. Tak payah bawa beg, tak payah check in. Itu lah, macam kita tapi orang tak boleh, orang Tak boleh, tak travel boleh. Okay, mesti okay. memang Okay nak lah, okay. Okey, macam mana sebenarnya? Beg macam mana nak? Okay, sebenarnya luggage yang standard size tu okay je. Yang Okay selalu je lah. pakai tu yang ada 4 roda. kalau roda sukup tu yang sukup-sukup tu sebab benda tu datang kita tak dijangka kan. Kita kena kejar masa lagi. So kalau boleh elak kalau tak pakai plastik bag. Kain okey lagi. Kadang-kadang ada pakai paper bag and then barang berat tapi pakai paper bag je. Yang besar ni dia macam lekat macam Koyak tu je. Koyak lah sebab kita kerja kadang-kadang hujan tu bila terkena tempias ke apa semua kan. So, Betul. takut cepat tapi koyak. ada juga yang aku tengok yang yalah pakai kotak, lepas tu kotak dia delete pakai tali. Betul ada juga. Lepas tu barang berat, dia tak fikir, dia tak belajar fizik kot. Bila angkat barang berat yang kau punya kotak tu halus nipis, kat dalam tu batu, kau angkat, Jatuh lah. Sebab passenger, korang semua passenger kena ingat bagasi tu berjalan jauh tau. Dia nak sampai ke perut kapal tu. Betul. So make sure beg korang Kemas. dikemaskan, ikat betul, kunci betul-betul ke whatsoever. Dan kena ingat ini kira macam pesanan khidmat masyarakat lah. Silakan. Kira boleh tak beg tu bagi kurangkan sikit berat. Kalau boleh, kalau tak boleh ataupun handle kena ada, kena perfect. At least lah, At least handle at least ada satu ataupun dua lagi bagus. Kan? Dan roda tu aku rasa roda tu tak perlu sangat lah kot. Tak perlu kan roda Tak perlu. kalau Kalau untuk proses saya tak perlu lah. tak perlu kan roda ada kan seperti kalau you pun tak pakai roda untuk tarik kan. Tak. Tapi make sure handle tu ada lah. Dan yang wrapping kotak-kotak tu Kurang-kurangkan lah kurang-kurang lah kan. Tapi actually benda tu untuk protect dia punya bag. Yelah yang kan. kotak tu maksud saya, kotak yang tak ada handle tu. Tak ada handle Ya. lah. Memang leceh sikit lah. Itu pun masalah sebenarnya tu. Leceh kan? Leceh. Tapi Macam kalau- aku cabin crew pun kalau kotak macam tu Masuk. nak masuk. Semak sikit lah. Semak. Nak angkat dia susah. Sebab kadang-kadang tak ada licin handle. kan. Dia tak ada betul. handle kan. Ya, So yalah kalau boleh. Kalau boleh. Kalau boleh. Kan kita concern
pada orang yang nak angkat beg you. Apa salahnya kita concern dapat pahala apa? Betul. Kan? Tapi itulah sebab dia orang fikir lah kita bayar tiket apa, itu memang tugas Betul, orang. betul. Tapi yelah, ibarat macam mana nak cakap, kau datang, kalau kita bayar pun macam pergi fast food restaurant kan. Betul. Kita clear apa meja kita. Sekarang kita dah pergi IKEA ke mana kan, tolong Kena clear bersih. meja. Lebih kurang macam tu lah. Yeah. Concern pada orang yang angkat apa dia punya Bag pinggan tu. apa semua tu, lebih kurang macam tu lah. You just imagine lah kalau your family ada kerja kat RAM, you just fikir macam tu dah lah. Ya. Kan? You kena ada concern mentality yang macam tu. I sokong you, I Kan? sokong. Tapi sebenarnya saya ada banyak soalan sebenarnya. Masalah-masalah dekat RAM ni. Ada masa yang orang duk mengumpulkan. ada 6 minit lagi untuk first segment, boleh? Oh nak pergi, nak pergi. terus? Boleh, Aku boleh, nak simpan betul, dulu lah untuk segmen yang ketiga tu, keempat tu kan. Oh, kau nak simpan? Ya setengah jam kot cerita pasal masalah orang dekat RAM tu. Okey. Kita terus ke next segment lah. Boleh kita masuk segmen. Kita Jadi berhenti pada anda sekejap boleh tanya soalan banyak kat bawah. Sebab nanti Amma masuk, Amma boleh tengok jugalah kat YouTube tu, dia komen kat bawah. Tolong jangan fikir macam ni. Nanti orang kecam aku je, kecam lah Amma pula. tak. Maksud saya anda boleh letak macam-macam soalan kat situ. Kerana lepas kembali kita selepas ni, kita nak sembang masalah-masalah masyarakat. Okey. Yang sering ditanya oleh kepada Abang Zarul, seperti gitar boleh baling kat bawah ke tak, drum nak bawa macam mana. Betul. Betul. Bongo-bongo, tok ram patut ke atas atau tok ram patut masuk kargo. Segala-galanya selepas ini. Bang, kita rehat bang Okey, jom. Jom. Kita kembali dalam Borak Dalam Keli bersama dengan Zarul, Syikir dan juga Amma. Kerana kita sekarang pergi ke masalah-masalah aduan rakyat. Apalah masalah dia kan? Banyak Okey lah masalah Mak. dia. Rasa you pun dah belajar, yalah, dah ada kursus Dangerous Good, Yeah. dah ada semua kan. So saya rasa yang paling orang akan tanya adalah haiwan peliharaan. Saya nak pergi Langkawi. Okay. Saya nak bawa hamster saya. Saya nak bawa kucing saya saya. nak simpan hamster saya dekat dalam luggage saya check-in tu. Saya dah buat lubang elok, letak oksigen lah macam aku bagi ajar kat diorang. Boleh ke tak? Okey, untuk Fly Asia tak dibenarkan. Sebab untuk nak bawa barang-barang macam tu ataupun haiwan, dia perlu melalui cargo freighter. Okey, so dia kapal kargo saja boleh bawa. Airline lain saya tak tahu lah, saya tak pastilah. Oh, maknanya kalau dia tak boleh naik kapal pesawat yang ada passenger. Ya, untuk Asia tidak. Tak Tidak. boleh lah. Tak boleh bawa. Asia pun tak ada. Memang tak boleh bawa. Dan maknanya kau punya hamster tu kena selalu ikut airline lain lah. Airline lain. Kargo lain. Betul. Tapi soalan, kalau hamster tu termasuk, saya kemas barang malam. Hamster tu kan dia tu tak, dia orang tanya bang. Okay. Dia orang jalan. Hamster tu Alright. termasuk. Adakah hamster tu akan survive ke tak dalam kargo? Ada oksigen ke tak dalam kargo? Okey, untuk pasal oksigen di dalam kargo ni, dia kalau ikutkan bergantung pada jenis aircraft dengan pilot tu supply ke tak oksigen kat bawah. Macam saya punya pengalaman sebelum ni, bekerja dengan kargo punya freighter, memang dia orang ada kapal dia ada boleh supply oksigen di dalam cargo hold lah. So memang dulu akan bawa kucing ataupun anjing pun ada juga. Serius kau jawab pasal binatang serius. Betul. Benda Takut. ni dangerous Takut. good kan? Dangerous good kan? Nervous kan? Maksudnya kalau ASA tidak dijamin ada oksigen lah. Ya, tidak. Hamster tu mungkin tidak dapat beriadah di tepi pantai lah. Mungkin dia akan ditanam di sana. So anda dapat jawapan So jangan cuba nak serudup ke apa ke, Seruduk tak lepas tu boleh. marah. Hamster saya mati, saya mana tahu dia masuk? Tak ada, sebab tidak disediakan. Sebab memang AirAsia tidak membawa binatang di kargo. Take note. Yeah. Take note on that. Okey, Take note on that. berbalik kepada carrier. Sekarang saya diberitahu yang awak ialah RAM loading supervisor. Supervisor bang. So awak dapat sampai ke RAM loading supervisor ni berapa lama? Okey, saya Daripada mula awak join. Saya bekerja pada mula saya 2016 and then saya jadi RAM load supervisor ni baru je lagi dalam tahun ni. Ya. So setelah 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun. Saya sampai 2021 kalau ikutkan sebab akan PKP. Kan kita stand down ramai kan. So saya berhenti sekejap. And then saya rejoin balik dalam aviation pada 2022. Sekejap je lah. Dah masuk 2023, naik pangkat. Apa Dia- kelebihan naik pangkat ni daripada RAM agent biasa? Okey. Relax sikit ke apa? Ke Ikut- banyak lagi bebanan dia? Okey. Ke makin dibenci oleh kawan-kawan? Kan?
Okay. Biasalah bila ada anak buah ni, anak buah selalu macam-macam lah kan. budaya kerja. Betul. So So, dari segi kerja tu mungkin relax sikit lah. Relax sikit Tak lah. perlulah nak angkat sangat. Relax dari segi fizikal lah. Dari segi fizikal. Tetapi dari segi tanggungjawab tu, saya lebih ni lagi lah. diberi tanggungjawab daripada airline untuk segala pergerakan di bawah under saya. So apa-apa terjadi, tiba-tiba orang minyak bau Orang minyak dah orang minyak pula refueler. Refueler. Kita belum segmen seram lagi bang. Memang dia panggil orang minyak aku rasa. Memang orang yang panggil Tak orang panggil minyak. bowser. Orang minyak. Takut lah. Nasib baik akak duduk kat atas. Kalau akak kat Okay. bawah. Okay. Lagi. Okay, so segala pergerakan tu semua atas tanggungjawab saya. Kalau apa-apa jadi, tiba-tiba IFC sedar punya gelap. lori ke tak ikut SOP ke apa kan. So kalau find out tiba-tiba lah, let's say terlanggar kapal kan. So, kat mana kau? Diorang first kali akan tanya kau kat mana. Macam mana. Ini yang kisah yang viral. Yalah, Airline ambil China viral tu. dekat Air China tu. Ya. Kalau korang pernah nampak satu video Air China tu, dia pergi gempuh engine. Ya. Benda tu Betul. tak tahu macam mana dia terlajak. Itu ada apa jadi, tanggungjawab lah. Betul, macam. saya diberi tanggungjawab. Kena menjawab. Kena menjawab sebab saya memang diberi tanggungjawab untuk tu, keselamatan, ikut SOP dan mengikut masa. Okey, kebetulan cerita pasal yang kenderaan yang terlepas pergi langgar apa semua yang sepatutnya benda tu diheret oleh satu lagi kenderaan kan. Ya. So orang yang nak bawa kereta ataupun apa kenderaan di dekat tamek, orang panggil tamek dekat Tamek, ya. area kawasan apron kapal terbang lah. tu. Dia kena lalu satu latihan ke apa? Betul. Okay. Sebab jalan-jalan dia pelik-pelik sikit kan. Ya. Ini tak boleh lalu, yang ni boleh lalu. Betul. Lepas tu ada line biru, line kuning. Ya, betul. Beza. Ya, sebab Kau boleh cerita sikit Pak tu. Speed limit, okay, kita sembang pasal speed limit cukup lah. Sebab speed limit paling laju dalam tu ialah 45 km/h. 45 saja. 45 sahaja. So di dalam kawasan apron yang di mana kapal Apron. terbang dan barang-barang diparking kat situ, bag kita semua parking dalam tu, kita panggil apron lah. Apron kak Ataupun- akak bukan apron akak memasak tu tau. Bukan. Yang masak yang apron hitam tu bukan. Ni bukan tau kak tau. Ni Amar punya apron. Amar cerita balik Amar. Okay. Apron tadi macam mana Amar? Alright. See, dalam kawasan tu speed limit hanyalah 8 km/h sahaja. Aduh, merangkak. Memang merangkak macam walking speed. Walking speed. Dalam apron. Dalam apron tu saja. Sebabnya kita nak jaga safety of aircraft dan safety of yang Yourself orang kat lah. situ lah. Ya. So untuk nak ambil untuk nak operate the equipment di dalam airport ni, dia perlu melalui firstly kena ada lesen kereta yang penuh kita tadi cakap tu. tu kan. Ya. Lepas tu perlu lalu kelas dan OJT. OJT tu apa? On job training. Di mana contohlah you jadi driver, you punya kerja untuk bawa trolley bag tadi tu daripada BH yang saya sebut tadi BH, tu ke aircraft. You kena OJT lah benda tu dalam beberapa aircraft lah. Okay, kalau saya imagine sekarang BH, let's say paling jauh B KLIA 2 tu Q ke? K? Dia ada Hujung papa. Daripada BH tu you kena bawa 45 km sejam ke hujung tu. Ya, Macam tu. kalau yang tu yang 45 km sejam tu itu untuk orang panggil perimeter road. Maksudnya kawasan luar airport tau. Kalau betul-betul di kawasan B, service road dia panggil tu, only 25 je. Oh, maknanya daripada BH nak ke hujung B paling hujung kat KLIA 2 tu Papa 21 let's say kan. Papa 21 tu 25 km 25. je. Yes. Yeah. berapa minit selalu? Dalam 4 minutes. 4 minit jugalah. Ya. Daripada ni Daripada BH punya station BH nak ke 4 B. minit. 4 minit. Yang B tu memang korang tak akan jumpa nama Papa 21. Tak jumpa. Dia maksud dia adalah P21. P21. I terang. Sebab akak tadi dah confirm dengan apron tadi dah. Nanti kan dia Apron. Google. Dia Google Papa. Papa. Okay, Dik, adik bagi mak naik hari tu tak ada jumpa pula Papa ke Mami punya B kan. Dia ada Papa 21. Papa tu maksud je P. Diorang dah P. biasa. Cakap-cakap Betul. Aviation Aviation, terms betul. P stands for kita panggil papa lah. Papa. Betul. M bukan Mama M apa? Mike. Mak kau. Mike. M Mike. Yes. So daripada Papa pergi ke bawah, pergi ke sana 4 minit. dalam 4 minit. Kurang 4 minit. 25 km Soalan sejam. daripada saya. Pernah jam tak? Jam. Ada traffic jam. Yelah sebab kat situ kan ada Papa, Khatijah, Joya kan. Ramai adik-beradik kat situ. Betul. Yang bawah tu so. Saya Pernah sibuk jam kan? tak? Pernah jam. Tapi taklah lama sebab kan
dia punya traffic tu tinggi, kadang-kadang situ jugalah Phil Bowser nak keluar, kat situ juga IFC nak keluar. So ada berlaku juga jam, tetapi tak lah lama. Tak ada Hon lah. Malah Dah relax lah. Relax. Tak boleh hon. Tak boleh hon. Tak boleh hon. Aku faham lah. Kau airline mana yang kau? Geng-geng kau orang juga kan. Betul kan, kita orang juga. So macam tunggulah sekejap macam tu Kan? Sebenarnya KLIA tu you all saja kan. Ada juga Ke macam ada Jetstar, Scoot. Ah. Dia pakai juga Diorang ada RAM agent dia sendiri kan. Yes, dia pakai Ya. RAM generasi. Baju kuning cepat sikit. Tentu kan. Oh, Scoot baju kuning ke? Tak adalah, aku tak tahu pun. Aku Tak buat payah je. lah. Scoot tak payah Aku lah. tahu. Ini. Okey, ni satu Yep. lagi. Go. Tadi cerita pasal kotak basah apa semua. Betul. So kalau hujan lebat, you all kat bawah tu memang nak pergi berteduh pun bawah sayap je. Dan korang basah So macam kan mana sebenarnya? prosedur kalau hujan lebat gila? Okey. Tapi nak take off lagi 5 minit ni. Okay, kalau hujan lebat, ada kilat, selalunya kita orang punya flight ops akan update, kita akan kena stop operation. So di mana semua staff tak boleh berada di bawah aircraft. So kena keluar daripada aircraft Sebab kilat. Sebab kilat, kita takut Bahaya. thunderstorm. Sebab ada kes juga. Tapi tak teruk lah. Bila nak buka pintu je pun, sebab macam hujan biasa je. Sebab kilat kita tak tahu, kadang hujan Bila biasa datang, pun datang kilat juga kan. Ya. So jadi bila nak buka pintu tu, dia terasa macam ada static charge kena kat dia lah. Macam tu. So memang tak digalakkan. Selalunya kita akan stop operation, tunggu hujan sidang dengan tak ada kilat. Hujan sidang. Hujan sidang. Betul ke? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak Sidang. tahu. Aku anggap apa Ini yang orang keluar pada Perak, aku tak tahu. Orang Perak Aku tak tahu. Tapi aku rasa keluar pada mulut dia, kita percaya je lah dia. Hujan tahu sekali Karen. Aku agak hujan Reda. Hujan renyai. Renyai lah. Hujan renyai lah. Yes, Ha, Kena hujan semua sidang undang lah. I first time dengar. Hujan dia bersidang, dia slow. Aku sukalah bang kau minum kopi. Lepas ni kau selalu minum kopi yang brand ni tau. Aku sukalah kau hyper ni bang. So hujan sidang. Bila hujan sidang tapi basah juga. Basah juga start. juga. Okay. Dia ada pakai baju hujan. Okay, memang kita orang disediakan dengan baju hujan lah. Tapi mesti pergerakan akan terbatas. slow. So Terbatas, memang kita orang akan update pada yang BH tadi, bagi tahu okay, back passenger arrival akan delay sikit. So nanti dia akan liaise dengan orang atas, bagi tahu back slow sikit. Akan buat announcement lah di atas kan. Orang tunggu di conveyor kan, tunggu mana back kan. So dia orang akan bagi tahu back akan lambat sikit sebab hujan. Kita tak nak back dia basah teruk lah. Kadang-kadang basah sikit lah. Tapi tak bagi teruk. tahulah kan. Akan bagi tahu. Maksudnya check in luggage elok beli waterproof lah. Betul. Kalau mengelakkan in case hujan. in case Okey. hujan. Ini pasal baggage. Pasal hujan satu hal. Hujan bersidang tadi tu. Bukan. Ini yang jenis yang macam okay, dia dah check in. Dia dah check in. Tapi tak muncul-muncul. Okay. Tak muncul-muncul. Itu jadi pada saya sebenarnya. So, bila tak muncul, Bag- prosedur dia, kita nak take off, tak boleh bag yang tak ada tuan. Betul. Tak bertuan tak boleh. Takutnya ada bom yang diletakkan macam tu. Itu pernah terjadi. Itu terjadi dah. Pan Am tak silap aku. Pan Am, ya. Pan Am kejadian tu letak bag tapi tuan tak masuk. So ini kita boleh anggap itu bag yang bahayalah. Betul. Boleh Ya. orang kata Ada ancaman lah. mengancam Yalah. keselamatan. So nak tak nak kena cari bag tu balik, keluarkan. Okay. Yang mengambil carinya balik tu Adalah 7 tan ya. Berapa ratus biji nak cari. Aku imagine macam mana RAM agent nak cari. Nak cari. So sekarang saya nak tanya tuan umpanya badan sendiri yang ada experience, macam mana you all cari? Okay. Ada prosedur ataupun ada sistem ke? teknik dia? Ada teknik ke? Ada teknik. Cuba cerita. Okay, let's say pergi flight ke Surabaya lah. Let's Okay. say Surabaya. Kau suka sangat Suka flight sana Surabaya, ya? Surabaya. Dia Okay. suka belah-belah dekat kita sebelum dia buat podcast. Semua ke Thailand. Dia pergi Surabaya. Dia ke bawah. Kita faham. Okay, Seseorang. Silakan. Okay, ke Surabaya let's say. So katalah untuk flight tu ialah 3 trolley. Okay. So every trolley tu kita akan dapat orang panggil BRC ataupun orang panggil baggage reconcile card. Yang di mana bagi tahu detail dalam trolley tu. Bag ni dan trolley ni ada nombor. Mungkin ada bag tag number. Baru tahu. Ada number tu kan. So ada 3, kalau let's say 3 trolley, so ada 3 paper lah. Alright. Okay. So nak ceritakan pasal tak ada passenger datang tapi dia ada bag check in. So kita ada satu word that kita refer kepada workplace yang di mana GS akan update the number. GS is Gas gas service. Gas service. Ground staff lah kat atas. Gate staff. Okay.
So kat situ kita akan refer number tu, and then kita carilah nombor tu di dalam BRC tadi BRC tu, dalam paper tu. So dah tahu dia dekat troli mana. Troli mana. So senang cari. So every trolley ada kompartmen yang berbeza dekat betul, dalam kapal. Betul. Contohnya kalau 3 troli tu muat untuk ke hole depan, hole 1 je lah, hole depan je. Okay, dalam kapal ada berapa hole? 1 2 3 4 1 3 4 5 ada 4 hole. Okay, Ada 4 kompartmen, tetapi ada 2 pintu, satu depan satu belakang. okay. First kompartmen tu dekat area moncong kapal Muncul ke? depan, bawah betul-betul bawah Betul-betul kokpit bawah tu. kokpit. Kompartmen 1. Ya, Itu itu kompartmen 1. Kompartmen 1. Kompartmen 3? Kompartmen 3. 3 dekat dengan belakang. Kenapa tak ada kompartmen 2? Kompartmen 2 dia depend kepada aircraft. Macam A321 ada. Oh. A321 panjang kan. So dia hole Ingat 1. tu nombor tu bad luck ke apa kan? Nombor dua Memang tak ada slot. Itu sayap punya area lah kot. Kalau di dalam 320 memang tak ada. So Memang dia tak ada. je 1.1, 1.2 lah macam tu. Maknanya hole 1 bawah kokpit, hole 3 Belakang selepas wing. lepas wing, Ya. dan hole 4. Di dalam hole 3 tadi tu, kompartmen 3 tu ada 3, 4 and 5. 5 ni betul-betul bawah. Betul-betul dia echo lah. Lebih ekor. Dia echo. Oh, hole 3 tu ada 3 ruangan. Tiga ni dalam kompartmen 3 dia betul-betul kat tengah perut aircraft. Okay. Okay. 4 betul-betul pintu dia tu. Okay. 5 dekat belakang, kat bahagian echo. So every trolley dia trolley ada- 1 dekat ni. Dia ada lah dekat- juga. Dia depends kepada weight and balance. Oh. So saya lah yang tentukan weight and balance tu lah. Satu hal juga tu. Sekejap kita tanya. Okay, settlekan yang ni dulu. Okay. Satu hal lagi. Sabar. Settle yang ni dulu. Okay. Okay. Okay, kalau nak cari, tengok kat BRC tadi. Ya. Dekat trolley Trolley mana. mana. So trolley ni dekat hole mana. Ya. So setiap hole tu pun ada berapa biji bag. Ya. So max bag boleh masuk. Kebiasaannya satu troli ialah dalam 45. So 40 ke 45. dan Penuh. so maknanya kau punya ni 45 biji je lah kau nak cari pun. Betul. Tapi kadang-kadang kita dah mengucap jugalah bang. Kau tengok nama dia ke apa? number. Number. Tag number. Ui, pening juga tu. So selalunya kita akan ambil the last 4 Last 4 digit. 4 digit. The last 4 digit. Tapi Yang pening dicari juga lah. satu-satu lah. Tak, kita check dulu dekat ni. Lepas tu once dah tahu trolley BT 1, 2, 3 let's say. BT stand for baggage trolley lah. Okay. Dah tahu yang tu trolley dia, kita naik satu-satu check lah. Satu-satu. Tapi bang, saya rasa dia orang ni ada super power. Kenapa? Sebab bila dia orang letak lah yang troli pertama tu, dia orang ingat dah bang nombor tu kat mana bang. Ingat ke? Boleh ke? Dia orang mesti dah tahu dah yang ni pad 3, 4 dalam tu. Kau tahu tak nombor 2 tu kat bawah, apa baik kau tarik yang bawah tu. Aku percaya bang. Sebab dalam BRC, okay, let's say the first page kan, dia depan belakang, kadang kalau banyak depan belakang lah. So kalau kita tengok bag tu, stiker dia dekat first, semua kita tahu lah bag tu mesti kat bawah sekali. Sebab kita load dulu kan. Sebab DBH kita ambil stiker dekat bag tu, letak dekat BRC, and then kita load. So that is the first one. So kita tahu lah bag tu kat bawah sekali. So kalau yang second page yang belakang tu, stiker tu, let's say bag tu yang terpilih untuk NX-17. So kita tahu okay, bag tu ialah bahagian atas. So kita boleh budget lah. Boleh budget lah. NX-17 tu apa? Oh, NX-17 pula ialah salah satu term untuk kita security punya code lah. Bag yang kira tak ada orang lah. Ya. Tu panggil NX-17. NX-17 security code lah. NX-17 item. Ya, jadi kepada pemilik-pemilik airline, sila jemput Abang Zarul, jangan ke kabin lagi. Dia nak faham perut pula. Suruh dia bawa kamera, kau pergi tengok kargo 1, dia cari 1, 2 dia cari. Okay. Sebab saya percaya Abang Zarul dia suka teknikal. Tadi yang kita nak settlekan apa tadi? Nak tengok pula balance tadi tu. Oh, balance tu. Macam mana kepentingan untuk balancing kapal tu, macam mana letakkan bag-bag tu? Yang secara generalnya saya faham untuk take off bagi Mak Isa, Mak Kalsum dengar. untuk secara generalnya untuk kapal terbang tu berlepas dan untuk turun dia akan ada weight and balance yang apa ni, berat dan seimbang berat dia. Seimbang berat tu lah. Keseimbangan berat tu. Dia tak boleh terlalu berat depan belakang sangat, dia tak boleh berat depan sangat. Jadi, sama-sama berat macam tu. So macam mana setiap macam saya attend kapal, let's say kapal pergi Kota Baru. Kota Baru lah, senang kan. Dia takut Dan ambil suruh bayar dia tu. Susah, Surabaya berat. Dia susah nak sebut Lombok ke kan. Bandung dia takut dah. Okay.
So let's say pergi Kota Baru. So kedudukan passenger dari dalam cabin pun kan kita ada zone A, zone B, zone C kan, berapa orang kan. So saya akan dapat the last one yang untuk decide bag tu akan letak belakang ke ataupun depan. Kalau kumpulan bag itulah. Okay, untuk yang decide passenger duduk mana ni kita panggil gear service lah. Itu gear service yang sediakan. So kalau tengok zone A ringan, zone B dengan zone C berat, lebih orang di belakang, so saya akan letak di depan lah bag tu. Nak bagi weight and balance tu. Ini supervisor punya kerja lah? Betul. Salah satunya. Oh, maknanya kau nak kena tengok berat tu, lepas tu kau adjust sendiri macam tu? Adjust sendiri. And then saya akan bawa, dia ada satu kertas tuisi, bentuk dia ada gambar aircraft lah kat situ kan. So saya dah buat apa semua tu, saya akan pergi jumpa captain untuk confirmation. Oh, sebab you liaise dengan captain? Yes, dia ada sistem dia lah. Dia akan kira take off weight, zero fuel weight, apa semua tu lah. Ini semua berkaitan dengan minyak lah. Minyak nak bagi efisiensi. Efisiensi. Kita tak nak landing dengan minyak yang terlampau banyak. So nak kena balance minyak dengan barang apa semua. Betul. Dan untuk Mak Esa, Kak Ja, Kak Jemar, Kak Kalsum, anggap je macam you nak naik sampan. So tak boleh semua Joya, Kalsum semua duduk kat belakang je. Begini kau punya. Jadi tugas supervisor ni untuk bagi selang-seli ke, Joya, Kalsum, Sena ada selang-seli ke, ataupun sebabkan banyak dah letakkan periuk belanga kat belakang tu, semua Esa semua duduk ke depan. Betul. Ini tugas dia. Okay. Alright. Ini kita fun-fun dah. Satu soalan yang kira macam Syepuk emas? Yelah, kira macam bila dengar dia punya cerita kerja dia macam seronok juga. Seronok. Yeah, I fall in love. Tapi just imagine lah sikit kalau kalau you cabin crew, betul. You RAM agent, Okay. boleh tak you swap dengan dia? Apa kalau you swap dia jadi cabin crew kan? Satu hari lah. Benda apa yang you nak tahu sangat ataupun benda apa yang you nak cuba buat? Teringin nak buat. Betul lah. Jap tengok muka dia jadi cabin crew Boleh bang? Boleh. Boleh. Tapi yang itu kan balancing abang duduk depan je bang. Okay, apa dia nak buat? Apa kalau ini lah mungkin teringin ke apa? Tapi sebenarnya teringin tak nak jadi cabin crew? Sebenarnya masa muda dulu pernah. Masa bujang dulu. Tak payahlah muda, sekarang lah. Sekarang teringin Sekarang teringin, cakap je lah kau teringin. Okay, ya. Ada lah rasa teringin lah. Okay. Apa benda yang you rasa nak buat aja kalau jadi cabin crew? Aku nak masak sate ke, aku nak masak aku nak masak cookies ke, aku nak serve ataupun ataupun aku nak cari passenger tak puas hati pasal lagi tu. apa dia? You ada tak? Apa dia? Saya minat kopi. Tu ingin nak buat latte kat dalam tu. Buat latte dalam. Kau tolong ajar dia macam mana nak buat latte. Dia tarik tu you kena tarik. Tapi ingat pesan Kak Ros kena buat kat bawah Orang tak nak tahu Koyak dia tarik tu, jangan koyak kat atas. Macam gigit tikus tak nak. Koyak macam gigit tikus tak nak. Pakai gunting Pakai gunting, elok tuang, tarik pun kat bawah. Tarik pun kat bawah. Macam tu. Tapi tarik di bawah tu kita dah ukur daripada aras laut. Wah. Maksudnya you dah tarik kalau 20,000 kaki, 20,000 kaki punya teh tarik. Dia rahsia dia lain, buih dia lain sikit. Betul. So selain pada teh tarik ataupun kopi you nak buat, ada apa yang best dia teringin nak buat untuk dia je, bukan untuk passenger. Brew kopi kat atas tu kan. Untuk diri sendiri. Tapi tak apa. Kalau awak sikit jadi RAM agent, apa yang awak kita dah dengar tadi kan, apa yang awak teringin nak buat? Kalau saya rasa paling teringin saya nak push back tu lah. Nak push back. Nak naik tu kan, push back. Sebab saya nampak muka RAM agent yang duduk tu, dia belagak. Sebab dia kena gustan dia macam ni. Dia tengok ready belum kan? Dia macam tu. Tu tangan dia ke bawah kan. Maksudnya aku dah set kerja aku cepat weh. Lepas dia push. Lepas tu baru ni pengalaman saya tak tahu adakah resam baru ke di Malaysia ke apa kan. Manager yang push tu dia siap bernari sikit untuk kita orang lambai-lambai. So I rasa macam it's really dia orang agent dekat bawah tu betul-betul connect dengan kami. So I nak buat yang tu lah. Kita nak glamour juga bang. Ada TikTok kita. Kau tak nak tanya aku pula? Kalau aku jadi driver apa nak buat? Aku tahu dah kau duduk kat kargo. Tak, aku akan angkat beg.
Aku angkat beg. Mu angkat beg. Angkat beg. Mu nak duit yang dalam ke yang bawah? Itu aku boleh cancel gym aku punya membership. Aku boleh cancel. Boleh cancel. Betul. Hari-hari aku training, aku Angkat beg. beg bersenam complete dah. Aku pergi kerja, aku bekerja plus aku buat exercise sekali. Manager GTR ada di sini. Anda, jadi kita boleh buat satu hari. Okay, kita tukar. Paling macam saya dah 50. Paling tua yang angkat beg berapa? Oh, yang angkat Engkau beg. sebut umur kau berapa bang? Apa hal 50? Okey je. Oh, Okey. Kau saya ingat Kau abang nak malu apa? 45. Aku 45 kan. Atau 39 pun okey je bang. Okey nanti Okey, up gaji. okay. Okey, alright. Umur berapa? Ada yang 50 yang angkat beg lagi? 50 angkat beg lagi tak ada dah. Tak ada dah, dah supervisor kot. Ya, supervisor dan light duty lah. Tapi tak ada yang suka rela nak pergi angkat beg. Oh tak. Tak. Oh, Tak ada. Eh, Memang GTR Umur awak saya sekarang 29. 29. muda lagi bang. 29. So kebanyakannya yang angkat beg tu 20-25 lah. Betul. Start daripada 21 macam tu lah. So diorang memang masih kuat lagi badan lah. keras lagi lah. Okay. Ya. Tapi apa yang saya nak buat kalau diberi satu hari saya angkat beg. Yep. Dan satu lagi drive. Dah kan. Mu nak gak. Relax. Mu nak gak Itu kalau malas punya drive je lah. Tapi saya rasa dia ada lesen dia kot sebab dia orang kena connect dulu tangan kapten. Itu buat apa tu? Itu dia connect bagi tahu yang ground punya movement dah clear. So selalunya kalau di Asia buat masa ni yang sediakan servis tu ialah engineering lah. Engineering tetapi engineering yang buat. Tapi di KLI 1 kalau GTR punya operation kita akan ada orang radio sendiri. Dia ada sendiri. Tapi saya nak tanya saja nak tanya kalau macam cabin crew dia yalah kita bercakap pasal grooming. Tidak boleh melebihi berat badan. Adakah ram agent terpaksa menepati BMI tertentu ataupun dia kena grounded kalau pergi medical check up selalu ke? Medical check up ada. Every yang apa tu? 2 years tu. 2 years tu. Okay. Tetapi untuk BMI tak ada lah. As long you can work fit, okay, tak ada masalah. Bila medical check up tu, of course lah, kalau pergi medical check up, doktor akan tahu kolesterol dah naik ni. Macam tu je lah. Sama je cabin crew pun, cabin crew, pilot apa semua kena lalu benda yang sama je sekarang. Bang, anda tanya soalan kedua boleh bang? Silakan. Okay, kalau cabin crew, kalau cabin crew kan, 4 minit. Okay, kalau cabin crew, kami ada position yang kami suka. Ada position yang kami tak suka. Okay. Macam saya suka galley lah. Okay, galley lah. B2 saya suka galley. Jadi stewardess adalah paling macam alah aku akan jadi stewardess. Tapi ada orang suka stewardess tak suka galley. Untuk ram agent, apa dia bahagian kegemaran pilihan ramai. keluar? Pilihan ramai yang macam dia orang kata aku nak yang ni, kalau tak dapat yang ni kan. Ini memang mengelat punya posisi ke ataupun apa dia? Paling mengelat punya posisi dia kira light duty sikit lah. Dalam RAM drive. Actually yang pushback tadi tu. Pushback paling best. Pushback lah. Aku dah agak dah Sebab kerja dia- aku. Pushback kan. Memang ada kerja dia tolak. Kalau dari segi kita cakap tolak kapal kan, tolak kapal terbang. Tapi kerja dia agak light sikit lah. Tetapi ikutkan dia membantu juga operation. Kalau tengok budak struggle dia akan tolong lah. Tapi Abang rasa tu dah senior-senior kan dapat? ada juga yang muda. Ada juga yang baru 2 bulan buat tu. Tak. Selalunya untuk nak jadi tu at least 2 tahun. So budak-budak baru masuk memang angkat beg Jangan lah berangan kan? Memang akan back dia lah. Angkat beg lah kan? Back ke kagu. That's why lah kalau aku nak swap satu hari memang kena angkat beg pun. Angkat soal. Takkan nak tolak kapal. Maksudnya aku tak layak Tolak kapal Lagi kau 2 tahun kena- cik. Lagi 2 tahun. Tapi boleh ada assistant sebelah. Takkan tak boleh duduk situ bang. Kita try. I think it's a good activity lah korang. Boleh tak korang tag ke Yasa ke mana-mana airline ke? Boleh komen kat situ. Saya nak tengok Zarul angkat beg. Saya nak tengok Zarul angkat beg, duduk dalam kargo tutup. Jangan tinggal kalau kargo. Tengok Zarul angkat beg dekat AirAsia. Ya, Kita ataupun buat korang satu video. ataupun korang nak amal kali kedua, Ataupun kita kau nak bagi- CK yang angkat beg. Bang, bagi amal pakai uniform, abang pakai baju rem. Boleh. Komen. Komen. Abang ajar amal kat atas, dia ajar abang kat bawah. Kita tengok siapa skor paling tinggi. Lepas tu jadi judge Kak Ros. Aiza Kak Ros. lama. I captain. Alah Kak Ros, Kak Ros lepas ni bang. Okey. Baiklah bang, kita rehat kejap bang. Okey, memang kita nak rehat pun. Kita jumpa selepas ini.
Kembali ke podcast Borak dalam Geli. Okey, Amar, seterusnya saya nak tanya pasal itu hari Jeb, penyampai Radio Sinar dan pelawak sepatu kan. Dia berpengalaman juga. Dia seorang RAM agent juga dahulu. Dan dia bercerita, ada satu cerita dia cerita, dia buka waterways tu dekat bawah kapal, mandi dengan so itu juga salah satu tugas you all. Memang itu ialah salah satu tugas kita orang lah. So kebiasaan saya sebagai RLS sorry. Dia ada tank dia kan. You bawa tank dia, then you cabut, you punat macam tu. Betul. Dia ada valve dia lah. Okay, so basically kalau once kapal dah masuk, saya ketuk pintu. Okay, so saya akan tanya dekat senior cabin crew, SCC. Okay, water waste okay. Kata-kata waste banyak, water tak cukup. So saya akan request lah. Saya akan request. Maknanya waste tu banyak, waste tu air toilet lah. Air toilet, and then water, air minum. Dia ada supply, kan? Ada clean water lah, air bersih. Jadi kalau dia kata dua-dua diperlukan, so saya akan request. So akan ada staff yang akan attend kapal tu, tetapi dia orang tak boleh datang sekali. So water dengan waste kena datang separately. Untuk jaga hygiene. So kalau kata water in servicing tengah tambah air, so toilet kena duduk jauh sikit. Tapi standby je lah. Standby. So once dah, sebab dia satu punat yang sama. Tidak. Dia different lah. Tapi dekat area yang sama lah. Ya, di bahagian belakang. Belakang dekat bawah belakang tail. Bontot tail tu. Betul. Kat situ. Semua kapal macam tu ke depend? Semua kapal lebih kurang macam tu. Kalau based on my experience lah, 320 memang macam tu. Dan staff tu pula, antara waste dengan water punya staff tak boleh duduk sekali. Kalau bukan dalam servicing pun, maksudnya tak buat apa kerja kan, tak boleh duduk sekali. Ada perbezaan kasta. Betul. Sebab hina lah pula aku lah. Mu mesti fikir sehari a day as a RAM agent tu aku hak jaga tu. So aku tak boleh gaul dengan mu kan. Aku dah agak dah. Tak boleh. Tu bagi kat aku. Interesting. Untuk jaga kebersihan. Sebab kita tak nampak kan bakteria. Maksudnya yang jaga toilet tu kena jauh-jauh lah. Jauh sikit lah. Dia orang tak boleh nak campur dengan yang lain. Tapi dia orang bila jaga toilet satu hari toilet je lah. Betul. Dan kalau tak salah dia orang punya rotation shift kalau sebab water and waste dalam satu department yang sama lah, satu office yang sama. RAM agent juga. RAM agent juga. Maksudnya dalam kira orang satu under boss yang sama lah. Yang saya yang angkat bag ni bos lain. So diorang ada bos diorang kan. So rotation diorang tu macam mana lah. Dia kira kalau kau water seminggu je kau water. So kau kena lepas cuti baru kau boleh naik buat waste pula. Macam tu. Dia tak boleh hari ni waste, esok water. Tak boleh. Tak boleh. So waste lah paling RAM agent tak nak buat lah. Dia tak pasti juga sebab bukan semua orang boleh buat. Sebab dia kena ada special handle juga. Special skill pun juga untuk nak ni. Dengar tu So sebab dia kena bawa lori dia, lori waste tu, lori water tu. So ada orang yang diberi kelas untuk tanggungjawab untuk handle benda tu. So ada team dia. Different department dalam red agent tapi different department. So maknanya kalau dia buat water and waste, dia tak boleh buat yang kat depan pilot tolak kapal pushback. Tak. Dia lain. Maksudnya macam tadilah, ada orang yang tolong angkat bag, ada orang yang tolong tolak kapal, ada orang yang tolong bawa driver, tapi dia dalam RAM juga. Tetapi bidang kerjanya lain. So maknanya kalau water waste memang tak boleh buat tu? Tak ada. Dia tak sentuh langsung. So water waste dia tak campur orang lah. Tak campur orang lah. Dia boleh pergi dengan waste dengan water je? Ya. Macam tu. Tapi dia orang boleh bertukar-tukar lepas sebulan ataupun dia boleh rotate lepas cuti dia orang tu lah. Lepas cuti tu. Lepas cuti lah. Macam tu lebih kurang. Ada tak yang mandi? Based on my experience tak ada, tetapi ada yang senior cerita lah mandi lah. Mungkin yang baru-baru kerja kot. Mungkin lah sebab dia latch ke atas tu tak secure betul-betul. So dia terbuka, so mandilah. And then nasib baik sebab dari dekat airport Kelai 2 tu dia ada shower kat tepi tu. So bila in case of jadi macam ni, memang orang akan pergi directly ke shower tu lah, mandi lah. Untuk mandi, untuk bersihkan chemical. Bukan saja ada waste tapi ada chemical juga. Ada chemical dalam tu. Ada alright. Sebelum tu nak tanya, air dalam bilik air kapal adakah sama dengan drinking water yang dalam kapal? Itu ialah clean water, air bersih. Clean water. Air bersih. Dalam jamban pun sama je kan? Air yang sama.
air bersih. So saya cakap, saya pernah cakap dekat aku punya TikTok ke IG. You nak minum air daripada tandas tu, ada cawan, you tekan air je. Sama juga you minum dengan air kat dalam geli. Sama je sebenarnya. Water source yang sama. Mungkin orang tipikal manusia tak boleh daripada jamban tak boleh. Faham. Ya correct lah, tapi in case dah emergency ke, you perlukan air ke apa ke dalam toilet tu, air bersih boleh untuk cuci diminum ke apa, air. dan juga boleh. Bukan sekadar untuk minum je lah, nak cuci nak ke cuci apa pun boleh. Betul. In case you macam you dahaga sangat, macam nak mati dah kan, boleh minum air dalam toilet tu. Kalau in case lah. Tapi kalau you jenis macam relax lah, minum, ambil kat luar, so cabin crew bagi, okay. Ini just in case. Nice to know. Bersih. Air bersih yang boleh diminum. Betul. Okay, sebelum masuk tadi, Amar ada bercerita pasal ni uniform. Aku dah tanya dia. Yang aku tahu sebelum ni, you punya uniform ni satu badan, overall panggil overall kan. Dulu overall. Jumpsuit lah. Dia memang zip. Memang satu one piece tu. Yang macam orang kerja oil and gas tu. Betul. Sebelum dia datang, aku expect dia pakai macam tu. Tiba-tiba dia sekali jadi macam ni. Jadi macam Yang dia ada dua baju, satu seluar, satu baju. Tu aku tanya sejak bila tukar uniform macam ni. So dia ada backstory dia. Ada sejarah dia. Ada sejarah. Cerita bagi viewers nak dengar. Okay, ikutkan sejarah dia. Dulu kalau Asia Ram staff, dia akan pakai overall lah. So one piece tadi tu. Tetapi disebabkan banyak sangat komplain daripada staff, susah nak pergi toilet. Kalau apa-apa emergency kan. Jadi pada masa tu saya pun tak ada lagi. Masa tu 2006, 2005 macam tu lah. Our RAM manager pergi propose ke kita punya boss lah, big boss Tony. And then dia kata, boss boleh tak kita nak tukar uniform, sebab kalau overall ni susah untuk nak bergerak, untuk nak pergi toilet apa semua. And then that time big boss cakap tak perlu kot kan, tak perlu. Saya rasa tak ada keperluan. Jadi nak jadikan cerita, saya punya RAM manager tu suruh Tony datang ke RAM pakai full overall. Okay, suruh dia buat loading. Yang direkod kan waktu dulu, tu kan? Yang dulu yang first time dia datang. So dia buat loading. Once dia tengah loading, dia mestilah berpeluh kan. Betul. Dia minum air. Dan bagilah air. And then bagi air. Dia nak pergi tandas. Then he find out lah. Susah. So start dari tu barulah proceed dia idea yang baju kita buat split. Macam tu. Tapi bagus Tony ni, sebab dia concern, dia nak tahu apa. Dia cuba pakai, orang putih panggil, pakai kasut RAM agent. Jadi RAM agent sekejap untuk penambahbaikan pada. Yalah, kalau fikir betul pun nak kencing susah pakai benda tu. Aku Leceh selalu juga pakai benda-benda yang kau pakai waktu bila bang? ada aku shooting, ingat dulu aku shooting pakai untuk go-kart. Faham. Sarung satu tu. Lepas tu shooting dah lama kan, kita nak kencing, ya Allah, susah nak kena buka yang atas ni, baru boleh buka yang bawah. Itu yang bawah tu lah, yang lepas kau nak kencing kau kena pegang pula. Itulah susah. Itu tadi macam baguslah Tony dia concern about dia punya staff. Okay, bercakap. Tapi bukan Asia saja ke? Sorry macam lah, bukan Asia saja berdua macam ni, ataupun orang lain start mengikuti kalau ikutkan airline lain, diorang pun pakai split jugalah. Split dulu lah, ikutkan old style dululah. Dulu yang pakai overall. Okay. Sorry bang, macam lah tadi bang. Okay, soalan apa? Dia pakai saya dengar ada pakaian color biru. Bukan? Ya. Itu yang biru tu untuk apa sebenarnya? Okay, untuk biru sama juga design, warna navy blue. Untuk kita orang company GTR ni, kita handle juga kapal customer airline. Customer airline ni maksudnya jadi vendor lah. Jadinya kita handle juga kapal-kapal airline yang lain semacam Etihad, Scoot, bila you buat Royal tu, Brunei. you pakai baju biru. Untuk nak servis kapal tu perlukan baju biru. Ya tak boleh lah pakai baju warna merah. Nanti dia macam confuse. Tak tahu siapa kerja sana, tak tahu siapa kerja Betul. sini. Last sekali Abang Zaru duduk bawah, yang Rem pula duduk kat atas. Jadi steward pula. So dia jadual dia lah dalam, you mesti dapat roster. Macam ada roster ke? Kita ada roster. Kita orang ikutkan shift, start daripada 5 pagi
sampai pukul 3 petang, dan following dia ialah pukul 11 pagi sampai malam. Roster tu 1 bulan punya roster. 1 bulan. Kan dah setahun dah, sebab kita orang kerja 4 hari kerja, 2 hari cuti. So tiap-tiap bulan dapat yang baru. Ya, tiap bulan dapat yang baru. Kadang-kadang dapat 2 bulan terus, sebab dia rotating je kan, berpusing je shift punya kerja tu. So maknanya kalau roster tu pushback seminggu macam tu, ataupun pushback 1 hari. Yang tadi saya bagi tahu tu jadual kerja saja. Untuk tugas harian tu pula, tugas harian? Kalau macam saya RLS je lah. RAM load supervisor, supervisor je lah. Untuk yang tolong angkat beg tu kita panggil loader, driver and the tower tu bertukar. Depends Sampai baru tahu. Sampai baru tahu. Kadang-kadang sejam sebelum start shift, dia orang akan update the manpower. So tahulah, hari ni aku buat driver ni. So maksud start the day dia tahu dah buat driver. Maknanya kalau masuk pukul 5 pagi, pukul 4 dah dapat dah. Pukul 4 dah tengah-tengah mandi tu, buka phone, loader lagi. Dah boleh ambil MC dah. Ada sejam untuk berlari, ambil MC. Tapi tak boleh. Jangan. Okey, lepas tu? Lepas tu kita orang je macam tu lah. So ada yang kerja malam balik pagi esoknya. Besok baru tahu apa kerja pula. Yes, macam tu. Yang roster tu untuk tahu apa je? Timing kerja. Tapi task apa yang nak tahu task buat apa ialah setiap sejam sebelum start shift. Kalau you RAM loading supervisor, you tak ada. Saya fix yang tu je lah. Fix pada tu je lah. Tetapi kalau diperlukan untuk buat loader, saya okey je. Dulu pun saya loader juga. So macam tak ada masalah. Boleh turun lah. So semua you boleh buat lah. Marshal ke, in case marshal tak ada masa tu, kita memang boleh buat lah. Memang kena tahu semua. Saya nak tanyalah, kan kita bercakap banyak pasal pilot, ground dan cabin crew. Betul. Dan rasanya makin lama kita makin faham kelebihan-kelebihan bekerja. Dan kita pun sebenarnya hari ni sangat impress. Amat datang dan kita pun nak tahu, dalam you bergelar RAM agent ni, antara apa benefit yang you rasa bersyukur sangat-sangat you bergelar sebagai RAM agent, yang kena puji kali pertama bang. Bang cakap kuat sikit bang. Jauh tu. Soalan yang bagus. Apa benefit yang you rasa you bersyukur sebenarnya bila you jadi RAM agent ni, you dapat banyak kehidupan you ke, kejayaan you ke, apa yang you boleh kongsi supaya orang lain sama-sama lepas ni pandanglah RAM agent adalah salah satu kerjaan yang profesional. Silakan. Firstly, kalau kerja dalam aviation industry ni, yang kita tahu the ticket lah. RD90 lah kan. RD90 lah. So that is the one lah. And then selain tu, then dia punya payment pun sebenarnya. Kerja-kerja kat bawah ni boleh lah buat kehidupan. Nak kahwin ke, kahwin kereta ke. Dah kahwin waktu you bergelar RAM agent? RAM agent, yes. So kawan-kawan semua datang pakai uniform betul. Betul. Merah. Semua merah. Bawa tu lah. Sebab time tu tak ada TikTok, tidak habis. Viral lah. Kahwin waktu jadi beli kereta dan beli kenderaan juga. Masa tu kahwin semua pakai first car. That mean kalau kerja RAM ni tak kisah, you boleh kahwin, you beli rumah, boleh beli kereta, semua boleh. Boleh, insyaAllah. Terjamin kehidupan tu. Ada prospek boleh naik ke untuk supervisor. Lepas supervisor boleh naik ke mana lagi? Duty manager dan executive lah. Pengalaman je, ikut pengalaman je kan? Lepas ada tu exam sikit. Ada assessment yang perlu dibuat lah. So pada adik-adik, this is the, orang kata, masanya. Kalau minat nak jadi pemain, minat nak jadi pilot tapi tak kemampuan, atau belum tiba masa yang sesuai, ataupun nak jadi cabin crew tak cukup tinggi, tapi nak dalam bidang penerbangan juga, nak dapat tiket free, mungkin nak dapat tiket free, nak bagi mak bapak pergi umrah ke whatsoever. Ini rasa satu bidang kerja yang agak orang rasa bagus lah. Ada prospek dan sejarah pun dah menunjukkan bahawa RAM agent pernah jadi pilot lepas tu. Ada. Kan? Ada kan? Ada. RAM agent jadi pilot, RAM agent jadi steward. Masing-masing tu boleh pindah-pindah lah. Betul. Steward nak jadi RAM agent pun kita alu-alukan, tak ada masalah. Lah macam aku HR. Macam HR.
Sebab diorang ada grooming. Betul. Tapi bukan saya nak puji lah kan, RAM agent untuk syarikat berwarna merah AirAsia ni, daripada ground staff sampai RAM agent, semuanya helok-helok kan. Masya Allah. Grooming Masya dia, Allah. rambut dia, cara dia handle. Betul. Kalut macam mana pun, dia still nampak rambut macam Abang Zarul still tegak, relax, turun bawah. Okey, dia punya kepentingan signifikan RAM agent ni agak penting juga sebenarnya. Sangat bang. Ya. Agak penting juga sebab dia membantu operasi penerbangan agar lebih lancar. Macam captain ada tugas dia, GS ada tugas dia, cabin crew ada tugas dia, RAM agent ada tugas dia. Semua ini bergabung meletup. Meletup. Ya. Tanpa salah satu ni maka pincang lah. Pincang lah. Waktu tu yang Setiap kau sampai kat penerbangan Langkawi, itu. beg kau tak ada. Yes. Yeah. Cabin Tapi saya crew. rasa dia orang lagi susah bang. Sebab Betul. dia orang kena handle dengan benda yang tak boleh bercakap. Betul. Kalau kita ni handle dia bercakap. Yeah. Customer cakap tak puas hati lah, I nak air, I dahaga lah. Macam mana beg tu nak bagi tahu dia yang dia nak pecah dah kat dalam. Kalau beg pecah, you kena standby bag ke apa? Yang tu GS. GS. Kita ada customer service kita lah. You hand over kat dia lah. You tengah angkat tu pecah. Okay, kita angkat, tiba-tiba dah pecah kan. Kita dah tahu kan. Kita akan wrap lah. For the sementara punya ni. Kita Okay. akan wrap. Alright. Kita berehat seketika. Hai, saya Martino. Jangan lupa subscribe YouTube channel Abang Zarul Umbrella dan jangan lupa tekan button loceng. Cepat-cepat. Okey bang, kalau macam saya sebenarnya ada ramai lah kawan-kawan yang sebelum PKP sebenarnya diorang ni kerja sebagai RAM agent. Dan diorang sebenarnya bahagia sebenarnya kehidupan diorang sebagai RAM agent. Satu, gaji. Diorang ada cakap diorang mampu untuk capai 4,000. Yalah. Bagus. Dan yang kedua, ada yalah lelaki ada yang memang suka kerja pakai muscle ni. Dia tak boleh. Kalau kau nak fikir nak ngurus masalah problem tak nak. Duduk Tak nak. menghadap Dia tak komputer boleh. tak nak. Tak nak. boleh, Dia nak angkat. Dia nak pergi gym. Dia macam abang. Nak pergi gym. Nak baling. Nak cancel membership gym. Pergi Balik rumah pun dia nak baling juga. Jangan. Kan. Kemudian mereka suka kehidupan kerja 4 hari, kemudian 2 hari tu dia orang relax. Kerja 4 hari, 2 hari. betul, jadual Sebab dia. orang lain kerja 6 hari sehari. Atau 5 hari, 2 hari. Ya. Orang 4 hari je kerja, Betul. dah boleh relax. Betul. So mungkin Amal boleh bagi rumusan lah. Conclusion yang kita dah podcast kita selama almost dah sejam suku ni kan. Ya. So apa yang boleh Amal kongsikan dengan masyarakat kat luar sana, tanggapan orang terhadap RAM agent ni. So apa yang you nak bagi tahu masyarakat yang sebenarnya RAM agent ni bukanlah sekadar kerjaya, orang kata kerjaya yang low class. Recehan. Recehan. Kau tengok dia guna perkataan lecehan bang. Negara mana tu bang? Hujan sijang. Hujan. Pelik-pelik lah bahasa Kau like flight Surabaya. Aku confused tau. Dia ni betul ke Malaysia punya hub ni? Pengaruh Hamka banyak. Tengok dia baca Hamka dia. Kau rasa jangan Tidak, pandang tidak. remeh. Okey, bercerita sikit. Okay, so rumusan dia ialah salah satunya macam kerja RAM ni dia kerja shift kan. So kalau orang lain kerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad cuti. So Sabtu Ahad tu lah kebanyakannya orang nak keluar, nak pergi habis masa dengan family kan. Kalau kita orang tak perlu pun nak tunggu weekend. Contoh kadang-kadang cuti tu jatuh pada Isnin ataupun Selasa. So kalau nak pergi mall tak ramai orang, nak pergi water park tak ramai orang. Kan, nak pergi theme park tak ramai orang. So itu salah satu best dia lah. So kadang-kadang urusan macam dengan nak pergi office ke bank ke mudah, boleh service adjust. kereta. Benda-benda gitu kan. So salah satunya lah. So kehidupan RAM ni memang best sebab kita orang kebanyakannya kebiasaannya kalau kerja is kerja, dekat tempat kerja saja. Dekat rumah kita tak payah fikir apa dah. Kat rumah is totally untuk rehat. Betul. Untuk rehat je. Tak ada nak paperwork, tak ada nak buat presentation, tidak. So kalau korang yang anak muda kat luar semua ni nak join, nak dapatkan experience yang fun, RAM is the place lah. Macam tadi kan, orang kata mula-mula muda-muda ni guna masa, nanti lama-lama boleh
boleh jadi relax supervisor sikit lah. macam you. Supervise je kan. So macam ada tu. progress dia. Betul. Dan bukan saja untuk lelaki saja kan. Buat masa ni Ataupun kebanyakan wanita pun? lelaki, tapi kalau ada yang perempuan, diorang akan letak ke tempat Maknanya macam wanita controller. pun boleh join juga. Boleh join juga. Boleh join Ya, jugalah ya. kalau nak. Betul. Okey. Keseluruhannya apa yang aku nampak tadi, apa yang saya nampak tadi, apa yang you cerita pun semua fun juga. Memang fun. Kita orang fun je. Memang fun. Cuma adalah time hujan tu mungkin dah biasalah. Betul. Setiap pekerjaan mesti ada downtime dia kan. Ya, Tak ya. semuanya elok-elok, manis-manis. Cuba sama juga cabin crew. Nampak tarik bag je, dia dekat belakang. Kena collab apa semua. Time kena maki juga. Sabar je, menanah telinga. Sama Ya, jugalah. betul. Macam you all nak kena cari bag. Check in lepas tu lari. betul. Nak kena cari bag. Benda-benda macam tu dah biasa. Kat mana-mana pun kerja memang you Ada. tak boleh lari pada benda-benda yang tak best. Dia tak best lah. Tapi yang penting ialah pekerjaan itu menyeronokkan you minat, Betul. tak ada masalah. Ya. Kan? Ya. Macam tu cakap saya tadi, kalau bila you dengar cerita macam tadi kan, Ya. saya terfikir yang macam RAM agent ni sebenarnya dia satu kejayaan yang orang kata orang tak kenal sangat. Macam bomber ke, askar ke kan, uniform ke semua ke. Yeah. You just imagine kan kalau drama ada abang bomber. Abang bomber. Awan Dania. Awan Awan Dania. Dania. Kan? Yang ini ada Abang Ram Engine Surabaya. Surabaya Cinta Abang Ram Agent. Betul. Mesti kau nak jadi hero tu kan? Of Kena course. look back dulu. Bang, kalau kita celah sikit lagi satu topik lagi bang. Apa? Cerita seram. Ada seram tak? Cerita seram. Dah nak repak dah pun. Dekat airport. Ada. Ada. Okay. Ada ada. juga Go. lah. Ada juga. Okay, go. Okay, sebelum ni kawasan Kelai 2 is kawasan kampung ataupun okay. kawasan sawit. So Okay. ini I dengar je lah daripada kawan. So ada kawasan-kawasan dia tu agak seram, yang di mana kadang staff tu dia bawa traktor. Okay, dan tengah pagi sebab dia tarik kargo kan. Tapi sambil drive sambil macam mengantuk sikit, tapi dia rasa macam ada orang kat sebelah. And at satu corner tu orang tu macam turun je. Tapi dia macam mengantuk, and then tapi dia rasa macam ada orang sebelah ni. Sebab kita orang traktor yang bawa tu, driver tu, kita ada movement antara LCCT dulu dengan KLI 2 untuk bawa kargo daripada warehouse ke KLI 2. So benda tu driver tu kena bawa seorang-seorang je. Traktor yang abang nak bawa tadi tu seorang-seorang bang. Tak jadi lah. Seorang-seorang. So laluan dia daripada LCCT sana akan lalu di kapal turun tu, yang Anjung Tinjau tu sana tu kan. Situ malam gelap gila. So kat situ lah kadang-kadang. Tapi ada satu lagi kisah seram. Dia seram lebih kepada lawak jugalah. Sebab kargo kita orang daripada Dakar ada yang berbentuk panjang, yang bawa macam kain kan. And then dia orang balut, and then ada macam tali lah. Nampak macam Mayat. itu macam mayat lah. Nak jadikan cerita, kargo tu jatuh dekat tepi jalan, dekat area kawasan Anjung Tinjau tu. Situ gelap kan. Ada seorang budak ni, dia pergi diri letak tepi tiang. Orang lain tak lalu situ bang. Tak lalu bang. Engineering yang nak pergi ke diorang punya hangar kan, terus patah balik. Berdiri tepi tiang ni. Padahal dia kargo kain je. Kargo kain. Ya. Tu salah-salah. Jahatlah korang ni. Aduh. Itu cerita-cerita seram dia lah. Betul. Biasalah kalau pekerjaan bila semua lelaki dia jadi nakal sikit lah. Nakal, betul. Lah, lelaki semua lelaki. Sama jugalah bila pekerjaan tu, bila kita masuk sekolah lelaki, dia macam tu lah. Idea macam-macam bang. Macam saya baru lepas syuting cerita askar ni kan. Ya. Semua jantan. Aku dah agak dah kau akan promote untuk segmen kali ni. Promote, Ayuh kita bagi ketumpuan kepada Abang Zarul. Coming next. I coming punya next. filem tak lama lagi. Semua cerita pasal komando. Jangan lupa. Jangan Okay. lupa. Tak boleh cakap lebih-lebih. Nanti benda tak siap lagi kan. Okay. Coming soon. Okay, cerita dia? Cerita pasal komando. Okay. Bila komando ni semua lelaki-lelaki. Bila campur lelaki ni macam benda-benda yang nakal-nakal Nakal lelaki dia buat lain macam lah. sikit lah. Bukan benda jahat pun. Nakal-nakal nakal kan. lah, benda nakal Nak wah macam Betul. tu tadi kan. Letak. Aduh. Jahatlah diorang ni. Tapi seronok lah. Apa yang saya boleh rumuskan kat sini, kejayaan ni
Yang banyak benda yang kita belajar pada Magu kan. Betul? Saya belajar, saya sangat grateful. Yang Terima kasih kepada Abang Zarul. Paling penting apa dia? Paling penting kita belajar hujan sidang. Dewan Bahasa dan Pustaka tolong Hujan sahkan sidang. hujan sidang tu wujud atau tidak. Dia selalu kita dengar cerakin, wewenang. Ini kita ada hujan sidang. Hujan sidang. Dan banyak lagi sebenarnya kata-kata yang dia yang Apa disebut. Recehan. Recehan. Kerja-kerja recehan kan. Kerja-kerja recehan. Recehan. Ini datang daripada RAM agent ya. Bukan daripada pilot ke apa. Jangan pernah Jangan pandang Enteng. Jangan pandang enteng Jangan pandang Jangan enteng pada enteng. RAM agent. Tapi tetap nak mencela juga. Isteri orang mana? orang Kelantan. Kelantan. Kota Baru. Boleh kacak Kelantan. Kota Baru. Boleh sikit. Okey, makan budu lah. Makan. So Masing-masing. isteri bekerja dengan aviation juga? Tak. Isteri management macam tu je. The office. Office. So Admin. bukan apa. Bila isteri tengok podcast kali ni kan, dia tutup sekejap. Hak Surabaya tu nombor berapa Kau tak baik. Duk sebut-sebut banyak tu ke. Kalau macam orang Kelantan tak ada Ujian sidai tak ada Siapa ajar mu Aku rasa mu kerja bawah je, tak duduk atas. Untuk pengetahuan akak kan. Cek-cek lah kot. Jahat. Engkau mulut tak ada insurans. Okey, mulut tak ada insurans. Tak ada Akak, orang apa nama sastra. apa nama akak? Apa nama wife? Jamilin Rashida. Rashidah. Panggil apa? Shida. J. J. Okey, Orang J. Kelantan pun tak sedar diri. Dia sikit. Okey, J, kau jangan percaya sangat cakap sikit dia. Jangan percaya sangat cakap sikit. Jangan percaya. Dia gurau-gurau. Dia memang kat sini dia jadi mental sikit. Itu Lebih gula. Itu watak. Itu watak. Itu watak. Dia selalu memainkan watak yang lain daripada ni sikit. Saya okey. Ya. So, Mesti okey memahami. Okey. J okey J J okey je J okey Kalau J tak okey bagi tahu je J. Apa-apa pun hujan sidang. Hujan sidang, rincehan. Kerja recehan. Dapat orang Kelantan. Aku pening bang. Aku ingat jawapan dia akan cakap sebenarnya kan macam tu. Rupanya tidak. Satu benda kita boleh songkar. Baiklah, sampai di sini saja rasanya. Kau override aku Of course. Dia takut. Sebelum Kak J tu cari aku. Dia J kan aku. Tiba-tiba dia muncul Kak J datang kat situ. Aku tak tahu. Aku tak tahu kepada korang semua. Tapi saya rasa it's fun kalau Amar episod kedua di apron di Comment. cargo. Komen kat bawah, push banyak-banyak supaya saya rasa it's a good. I'm happy. Thank you yes. so much Abang Zarul. Yes, kalau nak tengok saya pakai baju merah, angkat bag, komen. Boleh. Komen. Of course, kita akan buat kalender Abang Zarul. Semua posisi dekat airline tu kita tengok macam mana bulan 1 sampai bulan 12. Banyak kerja aku sekarang Abang. Baik. Okey, silakan teruskan awak punya. Terima kasih banyak kepada anda semua. Jangan lupa korang share, subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Okay, salam kat Akak J. Baik, insyaAllah. Hati-hati balik rumah dan tidur malam. Untuk Baik. Abeh? Okey. Okey, saya nak ucapkan terima kasih Amar. Baik, sama-sama. Kerana sudi datang ke studio. Terima kasih juga Untuk kepada pihak kita- management. Management Asia juga kerana sudi untuk berkongsi pekerjaan apa dia itu RAM agent which Yeah. is ramai rasa this is the first time kot you datang podcast tak pernah kan mana-mana lagi. bercerita pasal Pasal RAM RAM agent agent, kan. ya. So satu input yang aku rasa eksklusif lah ni. Sangat eksklusif. Sangat eksklusif lah. Yang orang yang masih lagi bekerja di dalam bidang ini bercerita pasal bidang yang dia jalani setiap hari. Dan kepada anda dekat luar sana, semoga podcast ni memberi banyak input-input yang bagus, input yang baru untuk anda pelajari. So Mencari lepas ni rezeki. make sure bag pack betul-betul ya. Dan bila check in bag, pastikan diri anda muncul di pesawat. Jangan ke mana-mana, jangan pergi melencong ke mana-mana. Tidak, kesian abang kita nak cari bag tu balik. Kan? Itu pengajaran untuk kita concern lah pasal pekerjaan ini. Dan yes, hujan sidang guys. Hujan sidang guys. The new word you all boleh belajar ini, hujan sidang is hujan renyai-renyai guys. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Subscribe guys. Hujan sidang kita nak tahu dia sastra yes, hujan berhenti bang maksud dia. Daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih. Wow! Rap
Okay, this is the real one. Kita tutup. Thank you guys. Jangan lupa subscribe. Bye.